Hello, hai, apa khabar mak ayah dekat sana? Saya berharap anda semua sihat walafiat. Okay, so hari ni saya buat live sekarang. Tarikh hari ni Jumaat, 25 Disember. Selamat Hari Natal and Happy Holiday ya. So tajuk hari ni yang saya pilih ialah sebab kenapa ramai anak mak, pelajar-pelajar yang gagal dalam pelajaran, mesti ada sebab. Betul tak? So hari ni topik ini yang saya pilih untuk share dengan mak ayah. So topik nombor 1, poin nombor 1 saya cakap belajar terpaksa. Kenapa belajar terpaksa? Banyak anak mak ayah ni terpaksa belajar. That means mereka tak ada interest untuk belajar. So mereka akan pergi sekolah. Kenapa? Because of the parents. Ibu bapa mereka akan pergi sekolah. Janji mak ayah dia tahu yang dia pergi sekolah. Padahal dia ponting and dia pergi tempat lain. Lagi-lagilah sekarang sekolah tutup and school holiday dan wabak COVID ni. So mereka dekat rumah kan. So mereka buat apa dekat rumah? Mereka pun buka buku. Pretend mereka belajar. Tapi padahal mereka tak belajar. Dalam buku tu ada buku cerita ataupun gadget. Mesti mak ayah pun perasan kan? Anak mak ayah ni macam ni. So itu nombor 1, isu nombor 1. So isu nombor 2 ialah faktor persekitaran. Kenapa saya cakap faktor persekitaran ialah yang impact pelajar-pelajar untuk mendapat keputusan peperiksaan yang not good, gagal kan. So untuk itu, faktor persekitaran pun merupakan punca dia. So, faktor persekitarannya macam, keluarga dia tak rapat, mak ayah pun tak rapat, lepas tu tak ada hi-bye, tak ada masa nak sembang, lepas tu, tak ada sharing, dia nak cakap pun susah, there's no one, tak ada orang nak share, tak ada orang nak caring dekat dia ada masalah, pelajar-pelajar ni yang ada masalah pun, tak tahu nak pergi mana. Betul tak? Mesti ada isu ni kan. So because of faktor persekitaran, especially dalam keluarga, kalau ada macam ni, mesti dia akan impact dia punya emosi. And on top of that, dia akan impact dia punya results. Betul tak? Kalau dia punya keluarga tu selalu sayang anak dia, selalu prihatin, selalu caring, anak-anak itu akan berasa tak takut nak tanya soalan, because kalau mereka ada problem dekat sekolah pun atau ada pelajaran yang dia tak tahu, dia at least dia ada mak atau ayah untuk ditanyakan. Kalau keluarga dia rapat sangat, isu kegagalan dalam pelajaran ni tak akan dia ada. So faktor kedua yang very important ialah faktor persekitaran, iaitu keluarga mestilah rapat. Kalau ada problem pun settle cepat, because ini akan impact dia punya pembelajaran. So nombor 3. Nombor 3, kenapa pelajar gagal ialah dia tak ada matlamat. Kenapa saya cakap dia tak ada matlamat? Dia tak matlamat tu goal. Kalau pelajar itu ada goal, dia mesti akan berjaya. Kalau dia tak ada goal, macam mana dia nak berjaya? So kalau tak ada goal, dia pun tak tahu kenapa dia belajar, kenapa dia pergi sekolah, dia pun tak tahu. Dia dah pergi. So bila tak ada goal, dia akan ingat lepas belajar I pergi kerja. Ini kerja I dapat pun je, asalkan dapat duit. So that's the thing. Kalau dia tak ada matlamat. Kalau pelajar yang ada matlamat, dia akan tahu, lepas SPM ni saya kena dapat keputusan baik untuk pergi universiti atau matriculation atau the next level. So dia akan dah tahu dia nak jadi apa. Dia nak jadi doktor ke, dia nak jadi lawyer ke, dia nak jadi jurutera ke. Dia sudah tahu, because itu dah goal dia. Dia dah tahu dia punya goal. So dia akan put more effort untuk belajar untuk dapat keputusan yang baik. So untuk keputusan yang gagal tu, untuk pelajar ini tidak akan dapat. Padahal yang pelajar yang tak ada matlamat tu yang saya risau ni. So why I stress matlamat ni penting, guys? Because sekarang ni you akan tengok banyak orang tak ada kerja. Even pendidikan tinggi pun tak ada kerja. Tapi kalau anak mak ayah ni tak belajar sungguh-sungguh and tak ada goal, macam mana dia nak secure dia punya job?
Betul tak? So, pelajaran tu penting. So, please, okay, mak ayah yang tonton ni, tolong, okay, tolong set goal untuk dia. Okay, untuk tahun, okay, kita akan pergi tahun baru. Okay, just few more days saja. Kita akan melangkah ke tahun baru. Tolong set goal untuk dia. Kita as a mak ayah mesti ada goal untuk diri sendiri kan, for the whole year. So, tolong set untuk anak mak ayah ni. Okay, so itu point nombor 3. Okay, point nombor 4. Okay, saya nak cakap ni, anak sekarang ni, zaman ni I can say zaman 2K, okay, 2K kids terlalu fokus dengan guna gadget. Betul ke betul? Mesti betul kan? Mesti mak ayah ada isu ni yang terlalu fokus kepada gadget. So, bila dia fokus, apa maksud fokus tu? Pagi-pagi dia bangun, okay, dia akan pegang phone. Tidur dengan phone. Okay, semua aktiviti dia buat phone. So, dalam phone tu dia buat apa? Dia tengok YouTube, dia tengok game, dia main game. Okay, dia asyik main. So, mak ayah pun tak risau. Setengah mak ayah tu tak risau. Okay, anak belajar ke tak belajar. Kalau macam ni, okay, throughout, okay, the whole day, okay, dia just main. Okay, and tak ada masa langsung untuk belajar. Macam mana mak ayah nak nampak, okay, peningkatan dalam pelajaran? Betul tak mak ayah? Betul tak saya cakap ni? So, dalam situasi ini, mak ayah kena main peranan yang penting dalam ni. Because kita tak nak mak ayah, okay, last minute regret. Alamak, because of COVID ni, okay, saya bagi phone dekat dia, untuk, jangan keluar, just main je. Tapi, this has already impacted dia punya, child punya education. Okay, main gadget tu boleh. Buat timetable, okay, macam saya cakapkan, buat timetable, pukul berapa dia boleh, pukul berapa dia kena baca, pukul berapa dia kena main, pukul berapa dia kena, spend time dengan family. Buat satu jadual. Bila buat satu jadual, mesti mak ayah, okay, won't have any issue. And isu pelajar, okay, gagal dalam peperiksaan tu tidak akan ada. So, sekarang ni, kalau mak ayah, okay, kalau you nak tarik itu gadget dari tangan dia, dia mesti menangis. Then mak ayah akan buat apa? Okay, akan marah, akan pukul. Okay, this is not the solution. Okay, kalau mak ayah, okay, tak boleh kontrol anak mak ayah, saya ada satu cadangan. Jadikan gadget, okay, sekarang ni dia ketagih gadget, okay, nak main and also tonton YouTube, okay. This is not benefit. Okay, dia takkan dapat benefit. Tapi kalau kita tukarkan, okay, gadget itu yang main game dengan YouTube tu, tukar kepada pelajaran. Okay, so apa kata kita letak, okay, pembelajaran atas talian untuk mereka belajar. Okay, bila mereka belajar guna gadget, okay, mak ayah boleh pantau. Okay, so all this issue, yang isu 4 ini dapat solve kalau, okay, kita letak pembelajaran online dalam gadget mak ayah, anak mak ayah ni. So, kalau, okay, mak ayah yang tonton video ni, tolong like, tolong share, tolong tag kawan-kawan mak ayah yang ada isu ini, yang anak dia, susah nak belajar, tak nak paksa dia pergi sekolah, okay, ponteng sekolah, grade dia pun rendah, semua tu. Kalau ada mak ayah yang dalam grup ni ada, okay, mak ayah punya anak sendiri and also kawan mak ayah, tolong tag dalam video ini atau tolong share video ini dekat banyak orang, because banyak mak ayah ada masalah macam ini tapi mereka tak tahu nak share dekat siapa. So, untuk hari ni saya buat live video ni yang topik yang paling hot sekarang. Banyak, okay, mak ayah tu risau because anak mak ayah ni selalu mendapat markah gagal dalam pelajaran. And antara faktor-faktor yang saya dapat ialah 4 faktor ni. First ialah mereka dah, mereka terpaksa belajar. Satu. Number 2, faktor persekitaran. Okay, faktor keluarga dia tak ngam, tak ada ngam, kena ngam. Itu. Yang 3, okay, dia tak ada matlamat
buat apa dia nak belajar tu, dia tak ada matlamat. Yang keempat, terlalu fokus menggunakan gadget. So 4 isu ini yang mendorong anak mak ayah tu mendapat keputusan yang tidak memuaskan atau keputusan yang gagal. So kalau keputusan gagal dalam SPM, just imagine mak ayah, anak mak ayah ni nak kerja apa nanti. Sekarang kita dalam zaman ni susah nak dapat kerja. Kalau belajar mesti boleh dapat kerja yang baik. So till then saya nak mak ayah just take it as benefit. Kalau ada apa persoalan boleh tolong tanya saya. And kalau nak tanya macam mana nak solve, saya ada satu situation, saya ada satu solusi, macam mana 4 isu ni dapat solve melalui e-tuition saja. So terima kasih untuk tonton, and tolong like my page, like e-tuition combo. Till then, good night, stay at home, stay safe. Bye.